Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan Pengerusi, Tuan Sri Syahidan, Jawatan Kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mulakan semula balik kuliah kita Umdatul Ahkam setelah kita berehat lebih kurang 2 tahun. Ada 2 tahun. Dan saya mohon kemaafan kerana agak lewat nak memulakan, walaupun sebenarnya pihak Jawatan Kuasa Masjid selalu menghubungi supaya kuliah dimula disambung, dan Datuk Seri Syahidan sendiri selalu mengingatkan saya supaya sambung kuliah. Dan terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung balik Umdatul Ahkam. Membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan kita mempunyai perasaan hubungan antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam, hubungan insan dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Islam tanpa Allah dan Rasul. Tidak ada Islam tanpa qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan kita merasai adanya hubungan antara kita dan generasi awal yang membawa Islam, khususnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Umdatul Ahkam walaupun merupakan kitab yang memfokuskan hadis-hadis hukum, tetapi hadis-hadis hukum ini sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Walaupun Nabi bukan semua bercakap tentang hukum, baginda memberi nasihat. Dalam hukum ada nasihat, dalam hukum kadang-kadang ada tarbiyah, ada didikan, ada tunjuk ajar baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila banyak membaca hadis Nabi, setelah kita baca Quran, kita banyak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita rasa perasaan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat juga perasaan kita dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tahu dalam negara kita ini berkembang berbagai perkara sekarang ini. Antaranya ialah aliran Syiah yang mencerca sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang membezakan antara sunnah dan Syiah ialah berhubung dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Syiah menyatakan semua sahabat selepas kewafatan Nabi menjadi kafir, kecuali hanya beberapa orang, seperti yang disebut oleh orang Syiah atau buku-buku Syiah seperti Usulul Kafi. Tinggal yang tidak murtad: Bilal, Miqdad bin Aswad, Abu Dhar, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir. Yang lain daripada itu semua murtad. Amat besar perkataan ini jika dilihat daripada kacamata ahli sunnah wal jamaah. Kata Abu Zur'ah, apabila seseorang mentohmah sahabat, maka tak ada lagi hubungan antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gagallah Nabi ketika orang lain berjaya membina madrasah tarbiyah mereka, membina institusi pendidikan, mendidik anak murid banyak. Nabi anak murid yang dididik puluh ribu, bahkan 100 ribu pada hari Hajjatul Wada', kesemuanya dianggap sebagai gagal kecuali 2-3 orang. Adakah mungkin ajaran yang seperti itu logik pada akal seorang Muslim yang berfikir tentang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW menyatakan, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kamu cerca, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, jangan kamu cerca mana-mana sahabatku, jangan kamu cerca sahabat-sahabatku. Jika sekiranya seseorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, tidak akan sama belanja itu dengan secupak ataupun setengah cupak yang dibelanjakan oleh sahabat. Mengapa tidak sama? Sedangkan emas bukit Uhud lebih besar daripada setengah cupak. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mengukur amalan, ia mengukur bukan saja sikit dan banyak, tetapi mengukur keikhlasan insan, mengukur pengorbanan insan. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka memulakan Islam mengikut Nabi dikala dunia keseluruhannya menyatakan Nabi membawa ajaran yang salah, membawa ajaran yang sesat. Nabi gila, Nabi tukang sihir, Nabi terkena sihir. Ketika mereka ikut Nabi, mereka terpaksa berpisah dengan kaum keluarga mereka, keluar berhijrah, berperang seperti perang Badar, terpaksa mengajak orang luar berperang dengan kaum keluarga sendiri. Tuan-tuan, seperti mana dahulu kita sebut, orang Arab sangat sensitif. Kabilah mereka, klan mereka, mereka hidup dalam tribal system, mereka hidup dalam sistem kabilah. Sangat sensitif isu keluarga, sangat sensitif isu maruah keluarga. Mereka sanggup mati hanya kerana seekor unta kabilah mereka. Bila Nabi SAW datang, Nabi membawa ajaran Islam ini sehingga walak para sahabat, kesetiaan jiwa nurani mereka kesemuanya untuk Allah dan Rasulnya, mereka sanggup meninggalkan kaum keluarga, berperang, menumpahkan darah dan nyawa semata-mata membela Rasulullah SAW. Perasaan mereka berat, tidak sama dengan perasaan kita. Menghadapi di sudut mentalnya, di sudut psikologi dunianya, bagaimana perasaan orang lain, sangkaan dan masa depan Islam, mereka tak tahu menang atau kalah, dan jumlah orang Islam hanya beberapa ratus. Kita hari ini kalau kena tindas Islam di mana pun, di Thailand, tapi orang Islam tahu berjuta, ratus juta, bilion orang Islam kat dunia ni. Tapi sahabat, mereka tak tahu apa yang akan terjadi. Mereka bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan, perasaan, jiwa yang mereka korbankan tak sama dengan kita. Kita ambil pemimpin para sahabat radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tuan-tuan, mari kita ukur iman kita dengan iman Abu Bakar. Keluarga Abu Bakar yang lewat masuk Islam ialah bapa Abu Bakar sendiri, iaitu Abu Quhafah. Setelah Fathul Makkah, Abu Quhafah datang. Peringkat awal dia datang, rambut dia putih, beruban. Nabi suruh dia kemaskan, inaikan rambut dia. Tuan-tuan, Abu Bakar lama bersama dengan Nabi SAW. Abu Bakar tahu antara perkara yang kalau kita nak sebut dalam bahasa kita ni mengkelan, antara Nabi terkilan, orang yang Nabi sayang tak masuk Islam, iaitu Abu Talib. Abu Talib membela Nabi, tapi Abu Talib tidak masuk Islam. Apabila Abu Quhafah, bapa Abu Bakar Siddiq datang, apabila diletakkan tangannya memegang tangan Nabi SAW untuk berbai'ah, berjanji bai'ah menganut Islam, Abu Bakar, fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar menangis. Nabi bertanya, wa ma yubkika ya Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar?
Kata Abu Bakar, "Lau kana yadu ammika makana yadihi yaqirrullahu aynaik aw aynaka ahabba ilayya min an yakun." Wahai Rasulullah, jikalah tangan bapa saudaramu Abu Talib berada di tempat bapakku sekarang, menganut Islam, sehingga perasaan kau menjadi suka, lebih aku gembira, lebih aku suka daripada bapakku sendiri menganut Islam. Maksudnya, wahai Rasulullah, kalaulah Abu Talib menganut Islam sehingga engkau gembira, lebih aku suka daripada bapa aku Abu Quhafah menganut Islam. Maksudnya cinta Abu Bakar hanya mau melihat Nabi gembira. Ketika itu Abu Talib sudah tidak ada. Tapi Abu Bakar tahu pada hari Abu Quhafah menganut Islam, dia gembira. Tapi dia teringat Nabi tak gembira sebab bapa kesayangan Nabi, saudara kesayangan Nabi yang menjaga Nabi daripada kecil, Abu Talib, tidak menganut Islam semasa hayatnya. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, sepatutnya Abu Bakar menangis. Barangkali kita fikir menangislah Abu Bakar gembira melihat bapaknya masuk Islam. Tetapi Abu Bakar menangis kerana mengenangkan dia gembira, Nabi tidak gembira ketika bapa saudara Nabi tidak masuk Islam. Kata Abu Bakar, kalaulah tangan itu tangan Abu Talib yang memegang tanganmu untuk masuk Islam, lebih aku suka. Kalaulah tangan itu tangan Abu Talib yang memegang tanganmu untuk masuk Islam sehingga hatimu, perasaanmu menjadi gembira, lebihlah aku suka daripada Abu Quhafah bapakku menganut Islam. Cinta yang mutlak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita faham makna la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dia sayang daripada dirinya, anaknya dan bapaknya. Tidaklah sama untuk menimbang iman Abu Bakar dengan iman kita. Sayangnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak baginya bapak je masuk Islam, selamat bapak dia daripada neraka. Pun begitu dia menangis kerana kenang dia gembira, Nabi tak gembira dahulunya kerana bapak dan saudara Nabi tak mengenal Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kita tahu bahawa besarnya membaca hadis-hadis Nabi yang sahih yang menghubungkan kita dengan generasi yang gemilang itu. Kita akan membaca hadis bermula daripada Kitabus Salah. Tuan-tuan bawa kitab kan? Tak tahu? Oh. Kitabus Salah, yakni kita dulu Umdatul Ahkam ni semua dah ada kan? Mungkin sekarang sudah Tok Guru tak lari, meninggal. Dia hafal dulu dah kan? Tapi insya-Allah tuan-tuan kuliah yang nak datang bawa semulalah kitab ni. Dan kita akan mensyarahkan kitab ni. Di samping saya akan buka banyak sesi kepada soal jawab insya-Allah. Kitabus Salah. Salat ini mungkin tuan-tuan kata mengaji apa salat, tapi kita mengaji salat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dalam segi bahasa kita tahu maksudnya doa. Doa. Ini bahasa. Bila kata sallallahu alaihi, Allah doa kepadanya. Tetapi dari segi istilah ialah aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, yakni ma'aniyat ataupun biniyah. Salat maksudnya dari segi istilahnya perkataan ataupun perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahkan dengan salam, dengan niat nak solat lah. Jadi kalau tuan-tuan nak mula solat, tuan-tuan mula dengan apa?
takbir. Adakah orang mula solat dengan qul a'udzu birabbin nas malikin nas? Tak. Solat bermula dengan takbir. Adakah solat bermula dengan usalli fardul maghrib? Tak. Solat bermula dengan takbir. Ta'rif solat ini ialah semua kitab fiqh sebut sama. Cuma apabila diamalkan tu dia jadi beza-beza sikit. Tapi di segi ta'rif sama. Macam saya selalu sebut dulu juga, puasa sama. Semua bacalah kitab fiqh mana kata puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkannya bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Terbit fajar, yang ini terbit fajar masuk waktu subuh. Tapi bila kita nak mula, kita tengok kalender kita, ditulis waktu imsak 5 ataupun 10 minit ataupun 20 minit sebelum masuk waktu subuh. Dia kata ni waktu imsak bermula. Subuh 5.35, waktu imsak 5.15. Bila dia praktik tak tepat, tapi tarifnya dahulu tepat. Sebab praktik ikutan. Tarif itu dibuat secara tepat. An Abi Amr, kita nak mukadimah sikit dah. Malam ni kita akan jawab soalan banyak, tapi insyaAllah supaya kena tuan-tuan tak ada kitab. An Abi Amr Al-Shaybani wasmuhu Sa'd bin Iyas qala haddatsani sahibu hadhihi dar wa asyara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud. Daripada Abi Amr Al-Shaybani, namanya Sa'd bin Iyas. Abi Amr Al-Shaybani, Sa'd bin Iyas ni anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Sa'd bin Iyas, tuan-tuan, dia ni dia panggil mukhadram. Dahulu dia hidup pada zaman Nabi, tapi dia tak jumpa Nabi, dia tak masuk Islam. Rugi ya. Fadilat menjadi sahabat tu besar. Tapi Sa'd bin Iyas ni dia tak masuk Islam, dia tak jumpa Nabi menganut Islam. Jadi dia menganut selepas zaman Nabi, jadi dia tak termasuk di dalam kategori sahabat. Dia dikatakan umur panjang sampai 120 umur lah. Tuan-tuan, ada beberapa orang yang disebut mukhadramun. Mukhadram ni orang yang hidup zaman Nabi tak menganut Islam, masuk kemudian. Antaranya Amr bin Maimun, ada dalam Sahih Bukhari nama dia. Ada juga orang yang berhubung dengan Nabi tapi tak masuk Islam, seperti Najasyi, Maharaja Habasyah. Dia tak menganut Islam, dia sahabat, dia menganut Islam. Nabi berutus surat dengan dia, bahkan Nabi solat jenazah ghaib untuk dia, tapi dia tak mai jumpa Nabi menganut Islam. Dia tak dapat gelaran sahabat. Sebab Najasyi ni special case lah. Sebab dia memang hebat lah, pasal dia berhubung Nabi, Nabi puji dia. Nabi suruh sahabat, qumu wa sallu li akhikum Asama, bangun dan salat untuk saudaramu Asama, iaitu Najasyi. Dia jadi pemimpin bagi kerajaan Kristian Habsyah. Nabi tak suruh dia letak jawatan. Kok Nabi kata hang letak jawatan kerajaan tu kerajaan kafir, undang-undang dia bukan undang-undang Islam. Nabi tak suruh. Kerana bila Najasyi duduk, dia lebih bermanfaat untuk orang Islam dan lebih adil untuk manusia. Dia tak mari jumpa Nabi. Nabi utus surat, dia tak dapatlah gelaran sahabatnya. Tak dapat. Kerana sahabat ni ialah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Siapa yang jumpa Nabi, beriman dengan dia dan mati atas iman. Kena jumpa Nabi, dia tak tengok pun tak apa, dia jumpa sudah. Adakah orang jumpa tak tengok? Adakah? Ada. Antaranya orang buta. Maka ada sahabat yang buta,
Seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia jumpa Nabi tapi dia tak tengok, dia sahabat Nabi. Sebab tu tuan-tuan, para ulama kata siapa yang jumpa Nabi, dia tak kata siapa yang tengok Nabi. Siapa yang jumpa Nabi, jumpa saja tak jadi, Abu Jahal jumpa, mesti beriman dengan dia. Beriman saja tak boleh, pasal ada jumpa beriman mati dalam keadaan kafir, seperti Musailamatul Kadzdzab yang mengaku jadi Nabi di Yamamah. Dia jumpa, lepas tu dia pun beriman, balik-balik dia syok, kalau aku boleh jadi Nabi juga akan bagus. Dia istihar dia jadi Nabi. Ada yang istihar jadi Nabi, murtad pada zaman kemudian dia keluar, dia masuk Islam balik, seperti Tulaihah Al-Ansi. Antaranya seperti Amr bin Ma'dil Karib. Depa ni tuan-tuan, macam mana depa ni pergi murtad pada zaman Nabi. Pada zaman Sayyidina Umar depa masuk Islam balik. Panglima Islam tak berapa ambil peduli kat depa ni pasal depa masuk balik. Tapi depa ni terkenal dengan, dia ingat macam Ibn Ma'dil Karib, dia terkenal dengan hebat. Sayyidina Umar kata kepada Abu Umaidah, dalam tentera kena ambil kira dia ni, walaupun dia ni ada rekod pernah murtad, tapi bila dia ni kuat, bak perang hebat. Hebat tak hebat, dia pi masa orang perang malam, dia seorang-seorang dia pi kat tentera Parsi, dia masuk, dia berjalan pelan kat khemah tentera Parsi, tengok dia. Dia ni buat apa? Dia pi ambil kuda Panglima Parsi, pi kat khemah Panglima ambil kuda, ambil dia naik. Bila dia nak ambil kuda, orang halang dia lawan, dia bunuh. Mari lagi halang, berpuluh-puluh orang dia bunuh. Kemudian dia ambil kuda tu, dia balik. Sehingga bila nak perang, Parsi tanya, siapa dia yang main tu? Tapi rekod tak bagus, tapi perang memang bagus. Tapi ini tak, ini dia Sa'ad bin Iyas adalah orang yang dulu tak mengenal Islam, kemudian masuk Islam. Ini pun satu hal saya sudah sebut, tuan-tuan. Agama kata fastabiqul khairat, lumba-lumba buat baik. Kadang-kadang Allah Ta'ala bawa satu peluang mai kat kita supaya kita buat baik. Kita kata tak apalah, kemudian lah aku buat. Kita sangka kemudian ada lagi tawaran kebaikan tu, tiba-tiba kemudian dia tamat dah. Sebab tu tuan-tuan, bila ada saja peluang kebaikan, ambil. Saya dalam satu kuliah saya cerita, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia malam-malam, Sayyidina Umar ni dia pergi, dia tengok Madinah kan. Kita tengok Madinah macam mana tuan-tuan tahu sejarah Sayyidina Umar. Umar ni dia memerintah kan? Dia merintah Rom Parsi jatuh. Tuan-tuan bayang kalau orang Rom dan Parsi dia dapat jatuhkan, macam mana kedudukannya? Maharaja Rom tu hebat dah. Rostam yang merupakan panglima tentera Parsi tu hebat dah. 700,000 iring tentera dah. Kalau Parsi berperang, berkilau pedang. Di mana saja tempat Parsi lintas, habis nak darah orang. Tapi orang tak boleh kata apa. Parsi sangat kuat. Tentera Umar pernah jatuhkan Parsi, jatuhkan panglima Parsi. Dan Parsi ni hak atas kena maharaja dia, Kisra. Di bawah pada Kisra tu ada raja-raja negeri-negeri. Dalam satu kuliah siapa pernah ikut, saya dulu cerita tentang Hurmuzan, salah seorang raja wilayah Parsi, raja Parsi yang mana Sayyidina Umar tangkap dah.
Siapa tangkap dah? Anas bin Malik. Hurmuzan ni dia khianat. Dia minta Nabi hantar perwakilan, dia minta Umar hantar perwakilan, Umar hantar. Dia bunuh orang yang besar di kalangan sahabat, iaitu Al-Bara' bin Malik. Dia selalu tipu. Dia maharaja, dia maharaja, dia Parsi. Dia raja lah, negeri-negeri macam kita agung nombor 1 ni, ada negeri-negeri ni ada raja-raja dah. Raja-raja Parsi. Dia orang tangkap dia 1000 kilometer, dia berbawa dia mari jumpa Sayyidina Umar. Bila dia nak masuk ke Madinah, Hurmuzan dia tukar pakaian, dia pakai Anas dan sahabat-sahabat yang lain suruh dia pakai pakaian yang lawa lah, pakai pakaian yang Malik. Dia pun kenakan pakaian dia yang hebat, yang lawa tu, dengan perak dia, dengan baju sutera dia. Dia raja. Dia masuk pergi ke Madinah, orang Madinah pakai keluar ikut Nabi. Orang Madinah pakai jubah biasa ya. Wih, raja mana ni? Dia kata dia hebat, dia masuk main tempat kita. Dia duk bayang, dia persiap lah pasal nak jumpa Umar bin Khattab, khalifah. Nak jumpa Maharaja Parsi pun, dia sebagai raja pun belum tentu dapat rapat. Ada jarak-jarak dia. Ini dia tak bayang macam mana nak jumpa Umar ni, yang bukan Maharaja setakat Maharaja Parsi. Parsi dan Rom yang hebat tu dia tumbangkan. Sebab itu bila Hurmuzan masuk, dia pergi, sahabat ikut dia. Dia pergi rumah Sayyidina, dia tengok pergi rumah Sayyidina Umar, dia heran, kecil. Lepas tu budak-budak dia ikut, dia ramai orang pakai duk ikut, pelik dia pakai pada orang kan. Budak-budak tanya, cari siapa? Amirul Mukminin tak ada, dia ada di masjid. Depa masuk di masjid. Sayyidina Umar ketika itu baru sahaja perwakilan diplomat lah, perwakilan Kufah masuk jumpa Umar. Umar letih, Umar dia tidur. Sayyidina Umar tidur. Dia ni ketak tak sangka dah, dia salah banyak Sayyidina Umar bila dia masuk, dia pas semua tenangkan, jangan bising. Khalifah tidur. Dia tanya, takkan yang tu khalifah? Itu khalifah, dia kata. Dia kata, yang bagi hadha an yakuna nabiyya, dia kata. Sepatutnya dia kena jadi nabi kalau dia duduk tidur macam tu, khalifah. Sahabat kata, bal amila bi amalil anbiya, bahkan dia beramal dengan amalan para nabi. Mana penjaga dia? Guard tak ada. Dia tak ada guard, tak ada tukang tulis, semua dia. Tuan-tuan tengok, setia sahabat, hormat kat Umar. Tapi oleh kerana Hurmuzan masuk pakai hebat sangat, ramai budak-budak pun duk masuk dalam masjid, bising, jaga Sayyidina Umar. Bangun Umar. Bangun Umar tengok, wah, hebat. Satu orang. Tapi Umar boleh agak, Hurmuzan, Umar kata. Hurmuzan ke? Dia kata Hurmuzan. Wahai khalifah, saya Hurmuzan. Pakai apa ni? Hebat ni. Umar kata apa? A'udzubillah, minta lindung daripada Allah Ta'ala, daripada pakaian Hurmuzan ni, kesombongan ni. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adzalla hadha, yang telah menghina dia yang pakai pakaian hebat ini. Wahai kaum muslimin, berbanggalah dengan Islam. Tamassaku bidini nabiyikum wahtadu bisunnati nabiyikum. Pegang agama kamu, ikut sunnah Nabi kamu. Tengok dia ni, Allah jatuhkan dia. Dia mai duduk depan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar, dia kata dia dahaga. Umar kata, berikan kepada dia air. Orang pun bawa mai bekas air bagi kat Hurmuzan, bekas air biasa.
Orang Islam, Umar minum tu. Dia kata aku rela mati daripada minum cawan macam tu. Oh, sombong dia. Dalam nak kena tindakan tu. Umar kata tukang bagi cawan lain kata. Bila bagi cawan lain dia makan dia buat ketak. Dia minum dia buat ketak. Umar kata pasal apa? Kau ketak. Dia kata aku bimbang. Wahai Umar, engkau bunuh aku sedangkan aku duduk minum air ni. Umar kata aku tak akan membunuhmu melainkan setelah engkau minum air itu. Pasal dia ada kes banyak. Pasal belum tu Umar tanya apa wahai Hurmuzan, selepas satu penipuan demi satu penipuan, pemungkiran janji demi satu pemungkiran janji, kau bunuh perwakilan Islam, kau tipu orang negara. Dia kata tak. Bila Umar kata macam tu, aku tak akan bunuh sehingga kau minum. Dia bagi jatuh cawan tu. Umar kata berbahaya kat dia. Dia kata aku tak akan minum wahai Umar, wahai Khalifah, dan kau tak boleh bunuh aku. Sebab mula-mula Umar kata beri semula air pasal tumpah. Aku tak akan membunuh manusia dalam keadaan dihimpunkan kedahagaan dan bunuh. Aku tak akan buat. Aku bagi dia minum dulu. Kalau nak mati pun mati dalam keadaan tak dahaga. Dia kata wahai Umar, aku tak akan minum dan kau tak boleh bunuh aku. Sebab engkau telah janji kau tak akan bunuh aku melainkan setelah aku minum air ni, dan aku tak mau minum. Berarti kau tak boleh bunuh aku. Kau janji. Umar kata khada'tani, hang tipu aku, hang pemain aku. Marah Umar. Tuan-tuan, Anas bin Malik yang tangkap Hurmuzan kata, wahai Amirul Mukminin, engkau telah bagi janji kat dia. Dia kata wahai Anas, dia membunuh Al-Bara' bin Malik, yang ini saudara Anas, sahabat Nabi yang besar. Aku takkan biar dia. Sahabat kata wahai Amirul Mukminin, engkau telah janji kau tak akan bunuh dia melainkan setelah dia minum air. Sekarang dia tak mau minum, tak boleh bunuh kita orang Islam, janji tak mungkin. Tuan-tuan, hebatnya Islam. Umar kata aku tak boleh ditipu oleh orang kafir. Hurmuzan kata kalau kau tak boleh ditipu oleh orang kafir, aku menganut Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menganut Islam. Umar terima dia menganut Islam dan bebaskan dia, walaupun patut-patut dia mau kena. Tetapi ahli sejarah tak tahu adakah Hurmuzan menganut Islam dalam keadaan jujur ataupun tidak. Tetapi sebahagian sejarah menyatakan Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar itu diupah oleh Hurmuzan. Umar ditikam ketika salat. Tapi saya nak ceritanya bukan tentang Abu Lu'lu'ah. Inilah Umar bin Khattab, hebat, gagah, berani, tapi pegang kepada perkataan. Janji. Sahabat pun kata Amirul Mukminin dah janji, Amirul Mukminin tak mungkir janji. Dia lebih mulia daripada Raja Hurmuzan. Walaupun Hurmuzan dah mungkir janji, tapi dia janji. Hurmuzan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tak bunuh Hurmuzan. Walaupun kemudian daripada itu Hurmuzan buat benda yang khianat. Tapi sahabat Jailul Quranil Farid, bak kata Syekh Qutb, generasi Al-Quran yang unik. Quran berjalan, mereka melaksanakan makna Al-Quran dalam kehidupan mereka. Hebat, tuan-tuan. Umar bin Khattab radhiyallahu an, antara benda dalam hebat dia, malam-malam, tuan-tuan, empire Islam besar mana zaman Umar? Rom dengan Parsi pun jatuh. Dia malam-malam dia pusing, sehingga dia pusing. Satu orang dia tengok seorang lelaki duduk termenung, isteri dia duduk dalam kemah. Umar kata ada apa? Dia kata kau tak payah tanya, bukan urusan kau. Dia orang musafir, dia tak tahu, dia tak kenal Umar. Maklumlah Umar masa tu tak masuk TV3, NTV 9, tak masuk. Tak ada. TV tak ada masa tu. Orang tahu nama je Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Dia kata jangan. Aku tanya engkau dengan nama Allah, apa masalah perempuan yang dalam tu? Dia kata itu isteri aku nak salin. Ada orang yang uruskan dia? Tak ada. Umar balik jumpa isteri dia, Ummu Kalthum. Umar kata, hal laki fi khairin saqallahu ilaiki, adakah engkau sudi menerima kebaikan yang Tuhan bawa mai kat kau? Tuan-tuan tengok Umar punya ucapan. Dia kata nak buat baik tak? Tu bahasa boleh juga, tapi Umar buat hal laki fi khairin saqallahu ilaiki, sudikah bagi engkau kebaikan yang Allah bawa kebaikan ni datang pada engkau? Isteri dia pergi dan uruskan anak tu lahir. Bila anak tu lahir lelaki, dia kata, ya Amirul Mu'minin, Bashir, khabar gembira, ni anak saudara kawan kau ni telah lahir. Lelaki tadi terkejut, dia bangun, dia undur ke belakang. Dia kata, engkau siapa? Engkau Amirul Mu'minin. Ya, Ahmad duduk. Besok pergi pejabat khalifah, ambil bayaran untuk anak. Tuan-tuan, orang yang bukan orang putih mula buat, Omar yang mula buat. Setiap bayi yang lahir maka diberikan wang, diberikan kepada dia allowance untuk bayar bayi. Ini dimula pada pemerintahan Omar. Dulu Omar mulakan masa peringkat awal, Omar mulakan bila dia dah berhenti menyusu, dia dapat allowance tu. Satu hari Omar tengok budak menangis, dia tak kenal Omar, perempuan ni tak mau susukan, duk suruh dia makan. Omar kata, apa engkau ni, kau paksa budak ni makan, dia masih kecil. Dia kata, aku tak boleh bagi dia susu. Kenapa kau tak bagi susu dia? Dia kata, nanti kalau dia masih menyusu, dia tak dapat allowance, Omar tak bagi. Omar menangis. Omar kata, tuan-tuan, Omar kata, entah berapa ramai anak orang Islam aku bunuh. Masya Allah, dia tak bunuh, tapi hati dia sangat sensitif. Maka bermula itu Omar memulakan allowance sejak lahir. Sejak lahir. Kita kata, oh bagus dunia barat buat. Sebenarnya dunia barat buat, Omar telah buat. Omar telah buat. Kita patut buat lah. Jangan duk potong lagi subsidi. Ada nak potong, kita patut mau bagi lagi subsidi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tapi kita nak ambil perkataan Umar kepada isterinya Ummu Kalthum. Bila Allah bawa kebaikan, ambil kebaikan tu. Ambil kebaikan tu. Sa'ad bin Iyash, dia dahulu, ialah atas beberapa kesempatan dia tidak sempat beriman dengan Nabi, dan kemudian dia beriman kemudian, tapi dia tak termasuk di kalangan sahabat. Fadilat sahabat tu tak dapat berada. Qala haddatsani sahibi hadzal dar, telah menceritakan kepadaku tuan rumah ni. Wa asyara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia syaratkan tangannya kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud kita tahu antara sahabat Nabi yang besar. Kata Huzaifah, ashbahun nas hudan hadiyan wa dalan wa qadaan wa khutbatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadha Abdullah bin Mas'ud wala adri sya'nuhu fi ahlihi. Manusia yang paling dekat serupa dengan Nabi dari segi perangai, contoh teladan, cakap, khutbah dia, pidato dia, macam-macam dekat Abdullah bin Mas'ud. Tapi aku tak tahu dia dengan bini dia macam mana, aku tak tahu. Tapi setakat hadir di luar ni dia sama. Abdullah bin Mas'ud ni kita pernah syarah dulu, satu sahabat Nabi yang daripada kecil dia orang bagus. Ketika Nabi dan Abu Bakar nak pergi dalam perjalanan, Nabi dahaga dengan Abu Bakar. Nabi tengok dia jaga kambing Abdullah bin Mas'ud. Nabi tanya dia, ya ghulam hal min laban, wahai budak ada susu? Dia kata, na'am ada, walakinni mu'taman, tetapi aku adalah orang yang diberi jaga amanah. Dia jaga Syu'bah bin Abi Mu'idh, dia menjaga kambing-kambing pemimpin Quraisy.
Nabi tanya, ada tak kambing yang tak ada susu? Lam yanzu alaihi al-fahl, tak ada susu. Dia kata ada. Dia bawa kambing tu kepada Nabi. Nabi SAW gosok bekas susu, kantung susu kambing tu, dia kembung, dan kemudian Abu Bakar perah, Nabi perah, kemudian banyak susu, mereka minum dan semua boleh minum. Dia budak, dia tengok, dia suka. Dia kata, ya Rasulullah, alimni, wahai Rasulullah, ajar aku. Macam mana buat macam tu? Ajar aku, kata. Dia kecil, Nabi kata, innaka ghulamun, innaka ghulaim muallam, kata. Engkau satu budak kecil yang diajar, nanti kau akan dapat ajaran. Dan betul, dia ikut Nabi, kemudian dia benar-benar diajar oleh Nabi SAW. Tuan nikmat Allah bagi setengah orang peluang pada dia, dapat kebaikan, ikut. Sahabat-sahabat kadang-kadang gelak main kat Abdullah bin Mas'ud. Betih dia kecil, keting betih dia kecil, orang dia kecil. Nabi kata, kecil Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada orang Islam yang lain di sisi Allah Ta'ala. Mempertahankan sunnah, membawa sunnah ke Iraq dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Mazhab Abu Hanifah tu berkat jasa Abdullah bin Mas'ud. Dia banyak ambil dalam Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku tanya Rasulullah, ayyul a'mali ahabba ila Allah azza wa jal, amalan apa yang paling dikasihi oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, kata Nabi, salat pada waktunya. Qultu summa ay, kemudian apa? Qala birrul walidain. Qul summa ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Amalan apa yang paling baik? Semayang pada waktunya, yakni semayang fardu pada waktunya, jangan bagi keluar waktu. Ataupun sebahagian yang riwayat pada awal waktu, tapi yang penting semayang kitaban mawquta, semayang pada waktunya. Melainkan semayang itu, orang kata semayang zuhur pada waktu asar, kalau syarak bagi tak ada masalah, kita semayang. Itu dinamakan dengan jamak, itu tak ada masalah. Itu artinya dalam waktunya, masih dalam waktunya. Tapi semayang subuh pukul 10 pagi, bukan waktunya, bukan waktunya. Kemudian apa dia? Berbaik kepada kedua ibu bapa dan jihad pada jalan Allah. Nanti kita akan hurai pada kuliah yang akan datang. Kita akan hurai pada kuliah yang akan datang. Saya akan jawab soalan-soalan tuan-tuan. Nabi SAW, kita akan dapati dalam hadis, kadang-kadang dia jawab soalan ni tak sama. Ini kita orang akan datang, Nabi tanya, ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal, ayyul islami afdal, Islam apa yang lebih baik? Nabi jawab macam lain pula. Nabi biasanya menjawab soalan berdasarkan kepada orang yang tanya, keperluan orang tu. Sebab itu bila orang kata, ya Rasulullah usini ya Rasulullah, pesan padaku, Nabi kata, la taghdab, jangan duk marah. Yang orang lain main, Nabi pesan benda lain. Sebab Nabi tahu yang ni kaki backing ni, kaki marah ni, kaki nak angin, Nabi pesan. Dia duk tanya apa, Nabi duk pesan yang tu. Dan ada sahabat lain datang, Nabi pesan benda yang lain, berdasarkan kepada keperluan insan. Tetapi dalam senarai ini, Nabi kata yang terbaik ialah salat pada waktunya, kemudian adalah buat baik kepada kedua ibu bapa, kemudian jihad pada sabilillah. Yang insya-Allah kita akan hurai bila tuan-tuan mai sekali lagi dengan ada kitab. Ini mukadimah sajalah. Tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan pernah ikut kuliah dan sebahagian soalan ni berulang, tapi mungkin ada orang baru, saya ulaslah. Bolehkah kita terikat dengan satu mazhab yang empat? Kalau nak mengambil pendapat keempat-empat mazhab, apakah disiplinnya? Tuan-tuan, kebanyakan orang yang menyatakan dia ikut mana-mana mazhab, orang awam, dia pun tak tahu. Dia kata dia ikut mazhab. Saudara mazhab apa? Saya mazhab Syafi'i. Saudara dengarkah Syafi'i kata dalam benda ni? Tak tahulah. Ustaz saya kata saya mazhab Syafi'i. Dia tak tahu. Mazhab Syafi'i, mazhab bermaksud jalan Al-Imam Syafi'i. Tapi dia sendiri tak pernah baca buku Imam Syafi'i. Maka apa yang ustaz dia buat, dia sangka itu Syafi'i. Itu
salah satu benda yang kadang-kadang kita kena jaga. Betul ke orang dakwa Syafi'i itu Syafi'i? Sama juga orang yang dakwa Malik, orang dakwa mazhab lain, apakah betul mereka mazhab berkenaan? Kemudian jika dia betul, dia juga perlu mengetahui, melainkan dia orang tak mampu. Jika dia ada akal, boleh berfikir, dia juga kena ketahui apa dalilnya. Ada orang kata kita orang awam ni tak boleh tahu dalil. Kalau itu duduk masjid tak sampai mengaji ya. Kita kena tahu apa dalil Asy-Syafi'i. Kalau Asy-Syafi'i berhujah dalam satu bab dengan satu dalil, kita faham dalil dah. Kemudian kita dengar pula ada imam lain berhujah dalam satu bab dengan dalil-dalil mereka, kita faham dalil mereka. Dan kita yakin bahawasanya yang imam yang satu lagi tu dekat kepada yang lebih benar, lebih kita faham dia, tidak menjadi masalah untuk kita ikut. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tak pernah kata, itu yang selalu saya sebut, tak pernah di kalangan mereka kata kalau sesiapa yang mengikut Sayyidina Umar tak boleh ikut Sayyidina Ali. Siapa yang nak ikut Sayyidina Uthman jangan ikut Ibnu Abbas. Mereka tak pernah kata, Ibnu Abbas tak pernah kata ni yang pandai mengaji kat aku jangan tak boleh mengaji dengan orang lain ni. Tak kata. Kemudian zaman fanatik mazhab datang, imam mazhab tak pernah kata. Orang kemudian kata kalau dah mengaji Syafi'i tak boleh ikut mazhab Malik. Padahal Syafi'i itu belajar dengan Malik dan sebagai ilmunya ambil daripada Malik. Siapa yang mazhab Imam Ahmad tak boleh ambil Syafi'i, Syafi'i tak boleh Imam Ahmad. Sayang kita tahu antara Ahmad dan Syafi'i mengambil antara satu sama lain. Fanatik ni datang daripada orang kemudian yang lebih lajak daripada laju. Yang dia cakap yang dia tak faham. Itu yang tuan-tuan tengok. Kalau nak kata semayang tak batal, kena ambil ayat semayang cara mazhab tu. Kita tanya apa cara mazhab tu, saya pun tak tahu. Kemudian orang create benda-benda yang macam-macam yang imam-imam tidak kata. Apa disiplinnya? Disiplinnya kita hendaklah mengetahui asas dalilnya. Habis itu orang kata kita kalau nak ikut mazhab Abu Hanifah kita kena tahu dalil dia. Saya nak tanya, ni ikut mazhab Syafi'i tak tahu dalil tak apa? Ikut mana pun nak kena tahu dalil. Kenapa ikut mazhab orang tak kena tahu dalil, ikut mazhab sendiri tak tahu dalil? Semua benda kena tahu dalil. Macam mana nak tahu dalil? Kena mengaji dalil. Maka tak boleh orang yang mengajak tu fanatik mazhab, dia tak cerita sepatah apa mazhab lain kata. Dan mazhab dalam Islam ni banyak, bukan 4 ni. Nah, ada mazhab As-Sawri, ada mazhab Al-Lais bin Sa'ad, ada mazhab Al-Zahiri. Semua mazhab-mazhab ni ada. Cuma mazhab yang masyhur ialah 4. Kerana ada khazanah yang menulis buku-buku mereka. Nak azan orang? Tuan-tuan ada soalan, dia tanya, bolehkah mengamalkan 4 mazhab serentak? Boleh ya? Buktinya kita semayang Isya sehari 4 mazhab kata wajib semayang Isya, tak serentak. Dia ingat mazhab semayang subuh, ada mazhab kata tak wajib semayang subuh, serentak lah tu. Ada perbezaan mazhab dalam perkara-perkara yang tertentu, bukan saja berbeza di kalangan mazhab, di kalangan mazhab, dalam mazhab itu sendiri ada pandangan yang berbeza. Ini ada soalan berhubung dengan masalah anjing. Saya tak tahu mengapa soalan tentang anjing ni kerap. Saya mana-mana orang tanya pasal anjing. Saya ingat pasal ramai orang Melayu orang kali macam-macam sekarang pasal orang bela anjing lah. Tapi yang pentingnya, setengah orang anggap anjing ni memang teruk lah. Tapi kalau kita tengok, dia antara dua, antara hukum fiqh dan anjing tu sendiri, kita kena ada satu pandangan yang lebih luas. Ada anjing disebut dalam Quran. Ada anjing disebut dalam Quran dalam keadaan yang elok. Antaranya anjing Ashabul Kahf. Ashabul Kahf. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Dan anjingnya duduk dengan meletakkan kedua-dua belah kaki depannya, duduk di hadapan pintu gua. Itu anjing Ashabul Kahf ataupun Ashabul Kahfi yang tuan-tuan sebut tu. Ada anjing yang disebut dengan tak elok. Umpamanya Allah bandingkan ulama
yang mana mereka ini ikut kehendak orang, bukan ikut nas. Allah kata, famathaluhum kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatrukuhu yalhath. Bandingan mereka itu bagaikan anjing, jika kau tinggalkan mereka dia jelirkan lidah, jika sekiranya engkau pergi kepada mereka pun dia jelirkan lidah. Anjing tak elok. Ada dalam hadis anjing elok ataupun tidak, ada dalam, bahkan ada dalam Quran kadang juga Allah kata, dan sebelum dalam Quran dalam surah Al-Maidah Allah tentang sebut tentang mukallaf, al-jawarihi minal mukallaf, iaitu anjing buruan yang digunakan untuk memburu. Dibenarkan menggunakan anjing buruan dengan nas Quran dalam surah Al-Maidah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada cerita di mana seorang pelacur yang Allah Ta'ala ghufira lidhalik, Allah Ta'ala ampun dia. Kenapa? Kerana dia marra bi ra'sil kay, dia lalu di hadapan bi ra'sil raki, marra bi ra'sil raki, dia lalu di depan telaga, dan kemudian dia dapati anjing kada yaqtuluhul atash, hampir dia mati kerana haus. Lalu dicedok air dan dia beri kepada anjing itu minum. Kemudian Allah Ta'ala ampun pelacur itu disebabkan bagi minum anjing. Bagi minum anjing, Allah Ta'ala ampun. Katok anjing, bagi minum anjing, Allah ampun. Ada orang dulu dia kata budak Melayu teruk, ada duk pi kerja doktor haiwan ni, duk pi cucuk anjing lah, angkat anjing lah. Saya kata berdosa tak? Saya kata nak berdosa macam mana? Alah dalam hadis bagi minum anjing Allah Ta'ala ampun. Walaupun anjing ni binatang dia tak bersih, tapi bagi tidak menzalimi binatang yang tak berbahaya, Islam berikan pahala. Tak pasal anjing lalu dia tak kacau apa kita pergi terbih dah, tak boleh. Ini salah kita faham. Kemudian timbul masalah ialah kerana Nabi kata tentang anjing yang menjilat bekas, yang dia tanya tadi, anjing jilat bekas, wulughul kalb, ataupun idza walaghal kalb ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ihdahunna biturab. Bila anjing jilat bekas kamu, basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah, tangan tanah. Saya dah sebut dalam banyak tempat di Malaysia ni. Ini pun satu masalah. Dia buat itu majalah 3 tunjuk macam mana samak rumah. Oh dahsyat. Nabi cerita samak bekas ya, Malaysia samak rumah. Dia tunjuk. Saya malaslah nak cakap pasal ini babit, nak ada menteri apa ke semua. Ini Selangor. Hendaklah cuba tuan-tuan tengok, manusia ni halaka mutanatti'un, Jahannam Nabi kata, orang yang berlebih-lebih, lebih pada had. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka alladhina min qablikum al ghulu fi dinihim. Jauhi kamu daripada ghulu, melampaui batas, kerana binasa orang sebelum daripada kamu kerana melampaui batas. Dia kata apa? Nak samak ni pertama kena cedok air tanah yang 4 kaki dalam, air selut. Ambil air selut tu 4. Masalah nak ada jabatan agama yang seakan endorse dia. Ambil selut tu, hak tu yang digunakan untuk samak rumah. Siapa yang nak masuk rumah baru? Tuan-tuan, pertama, kalau Nabi SAW kata suruh cari air selut untuk boleh samak, pakai tak carilah orang di padang pasir. Nabi ni bukan mai kat baling, kok turun di Putrajaya ataupun turun di Tanjung Maling. Nabi di negeri padang pasir nak pergi korek selut 4 kaki dalam ke mana? Tu nak kena guna tu jentolak tu, jengkorek tu.
Dia tunjuk dalam tu. Tuan-tuan bayangkan apa punya agama yang dia nak ajak ni. Lepas tu ayat suluk tu dibancuh dengan disembur satu rumah. Dia kata kerana nak menjadikan Malaysia hub halal dunia. Barangkali kawan tuan rumah tu makan dengan dinding-dinding sekali. Anjing masuk keluar hatta dalam masjid Nabi. Sebab tu ada hadis tentang terbatalnya solat murulul kalbul aswad. Yaqta'u salatu ahadikum atau yaqta'u salata ahadikum mururul mar'ati wal kalbil wal himari wal kalbil aswad. Batal terpotong solat seorang kamu lalunya wanita, anjing hitam dan himar dan anjing hitam, kaldai dan anjing hitam. Aisyah bantah hadis tu. Hadis tu Aisyah kata, labi sama syabahtumuna bil kalbi wal himar. Buruk sungguh hampa samakan orang perempuan dengan anjing dan kaldai. Dia Nabi tak kata, hampa kata. Aisyah sensitif, dia perempuan. Tapi sebenarnya Nabi bukan samakan. Nabi kata terbatal tu maksudnya, kritikan Aisyah tu dijawab hatta di kalangan ulama-ulama hadis. Nabi kata terbatal ni maksud ganggu solat lah. Bila anjing hitam lalu, ganggu. Sahabat tanya, pasal apa anjing hitam dibandingkan anjing lain? Nabi kata, innahu syaitan. Dia syaitan. Dia lalu. Anjing hitam lalu di depan, himar lalu di depan, perempuan lalu di depan, ganggu kita. Mungkin kalau isteri tak ganggu lah kot kan. Kalau nak darah orang lintas, nak darah siapa, nampak kaki putih elok sangat ni kan? Ganggu. Jadi hadis tu ada logiknya kan. Tapi yang pentingnya kapan Nabi lalunya anjing menunjukkan berlakunya anjing lalu. Nabi tak pernah suruh sembung satu masjid dengan air tanah. Dan sebenarnya nak basuh dengan air tanah tu tanah lah. Mana tanah? Tanah. Yang nak pergi korek 4 kaki tu siapa suruh? Atas bawah tanah. Kita jangan jadi Bani Israel. Orang kata lembu, dia duk tanya lembu apa, warna apa, kacau. Ibnu Taimiyah kata, orang hak duk tanya tu dia sebenarnya nak jadi Bani Israel. Nabi kata tanah ambil. Quran kata fatayammamu sa'idan tayyiban. Tayamum dengan permukaan yang bersih. Permukaan apa? Tayamum. Tanah. Bila anjing jilat, ambil basuh 7 kali. Dia paling kurang. Paling kurang 7 kali. Salah satunya dengan tanah, air tanah. Ambil tuang air tanah. Itu menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan beberapa mazhab yang lain. Dalam mazhab Malik dia kata sebenarnya cadangan tanah yang Nabi sebut tu lil irsyadnya, untuk panduannya. Maksudnya kalau nak basuh pakai tanah pun tak apa, tak mau basuh pakai tanah. Tapi kalau terbasuh pakai tanah dapat sunat lah. Tu tak pakai tanah pun tak apa. Itu pandangan mazhab Malik. Kemudian mazhab Syafi'i dia kata bila anjing jilat dia basah, maka basuh 7 kali. Artinya apa saja tempat yang kena anjing basah, badan anjing, ekor anjing, kaki anjing basah, kena basuh 7 kali, satunya dengan air tanah. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata tak. Nabi kata idza walagh, apabila anjing jilat. Nabi tak kata apabila anjing basah. Jilat ni jilat lah. Kalau dia sentuh, dia basah, dia tak jilat, tak ada masalah. Hanya yang dia jilat sahaja. Dan kajian sains juga menunjukkan tak sama basah anjing kulit tu dengan jilat tu. Dia memang ada virus, yang mana virus tu memang cara menghapuskannya dengan menggunakan elemen ataupun unsur tanah. Maka yang praktikal, yang dari segi nasnya, hanya jilatan ini. Kalau tanya saya, yang nak kena basuh 7 kali anjing ni bila dia jilat. Kalau dia tak jilat, basuh macam biasa saja. Kalau dia jilat, kalau dia tak jilat, tak ada masalah. Mazhab al-Imam Syafi'i dia luaskan. Dia kata kalaulah anjing kena 7 kali, 1 kali tanah,
babi lebih teruk daripada anjing, maka babi pun kena buat macam anjing juga. Sedangkan hadis hanya menyebut anjing, tak sebut babi. Quran bukan tak kata babi, Quran kata walahmal khinzir, tapi Nabi tak sebut babi. Untuk nak kata babi lebih teruk pada anjing, atas ukuran apa? Dari segi perasaan lah, tapi nas tak ada. Maka sebab itu majoriti para mazhab lain daripada Syafi'i kata, kalau terkena daging babi ataupun babi, hanya kita basuh sehingga hilang kesan saja, tidak memerlukan air tanah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila dia ulas masalah ni, dia kata dari segi dalil betul mazhab lain, lebih tepat mazhab lain. Dari segi mazhab Syafi'i tak ada dalil yang menyatakan babi kena basuh 7 kali. Artinya kalau kita pergi makan pinggan bekas orang bukan Islam, kita tengok pinggan bersih, walaupun kemungkinan dia makan babi, tak ada kesan, tak ada minyak, tak ada apa, boleh tak pinggan tu kita gunakan? Boleh pada majoriti mazhab Islam. Ya. Sekali lagi timbul masalah. Terima kasih soalan. Tuan Haji kita tanya, kalau dia buruan, kita boleh anjing buruan, dia gigit dia mari kan? Anjing buruan, Nabi ajar, anjing buruan ni bila kita pergi, kita perintah dia pergi, dia pergi. Kita kata berhenti, dia berhenti. Artinya dia pergi tangkap untuk kita. Bila dia pergi tangkap, dia gigit binatang tu, dia bawa mari kepada kita. Maka kita ketika itu binatang itu mati, kita pergi bismillah, dia pun pergi tangkap untuk kita. Mati, Islam berikan pengecualian, termasuk macam sembelihan, termasuk panah dan seumpamanya. Timbul tentang hak bekas anjing ni gigit, macam mana nak kena buang ke tak? Kalau dari segi pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain tadi, tak ada apa, dia gigit, bukan dia jilat. Tuan-tuan nampak? Sekali saya hurai, dia gigit bukan dia jilat. Dia jilat untuk dia. Kajian sains menyatakan bahawasanya anjing, tuan-tuan, kalau dia pergi tangkap satu benda untuk diri dia, dia baru akan mengeluarkan virus yang dengan enzim dia tu, yang dia jilat tu, jilatan dia tu akan ada kuman, yang mana kuman tu memang dihapuskan dengan air tanah. Tapi jika dia pergi tangkap bukan untuk diri dia, untuk orang lain, air tu tak keluar. Itu menunjukkan Quran mendahului zaman. Jadi kalau dia tangkap, kita basuh je lah pakai anjing gigit tu. Kita basuh pakai anjing gigit tu, dan daging itu halal dimakan. Bukan kau potong-potong buang tak. Tapi kalau kita pergi tengok, dia makan dah separuh, tak boleh lah. Pasal dia bukan tangkap untuk kita. Dia bukan tangkap untuk kita. Maksud dia jilat. Bila dia jilat, artinya ada bekas jilatan itu. Yang penting bekas jilatan itu mesti dibasuh 7 kali, dan satunya dengan air tanah. Jika kita dapati umpamanya dia jilat kaki kita basuh lah, tuan-tuan, ambil tanah bubuh, tuang lagi 6 kali, habis lah. Bukan kata ni aku nak pergi bendang, pergi cari selut betul. Tak. Mana ada bendang pada zaman Arab tu. Hak ni orang Melayu pergi menyusah kemudian. Tak ada. Bukan kata susah pun, yang tu je lah. Kalau kita tak pasti anjing jilat ke tak jilat, tapi tapak kaki anjing ada, dia jilat ke tak jilat, kita kira dia tak jilat. Pasal asal sesuatu benda bersih sehingga terbukti dia kotor. Tapi kita ni rasa macam, aku rasa macam wawas, aku ni jenis wawas. Tak apalah, nak basuh tak ada masalah, bukan susah pun. Ambil juris sekali, juris 6 kali, habis. Bukan kau nak kata pergi cangkui, ambil cangkui, ni anjing jilat, dah cekak pasir lah tu, bubuh lah tu, tuang tu habis. Yang lebih payah, lepas tu sekarang ni orang berniaga pula sabun taharah. Tak maaf lah kalau ada sebab nega sabun tu tak ada masalah.
Tapi bagi mentaliti cara fikir tu, yang ni lah sabun hak Nabi kata hak nak cuci anjing tu, dah. Nak guna tu gunalah, tapi jangan. Ada ke soalan? Ingin mengajukan jihad ialah satu istilah yang sering kita dengar dan ramai orang menyebutnya, tetapi kebanyakan dari kita tidak memahami sepenuhnya pengertian jihad. Kita tahu tentang jihad itu hanya persoalan hendak berperang sahaja. Bagaimana jihad berperang dengan hawa nafsu? Tuan-tuan, jihad ni ada beberapa jenis. Memang jihad yang sebelum manusia nak pergi berjihad, dia kena buang nafsu dia dulu. Tapi hadis yang menyatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, kami pulang daripada jihad kecil pada jihad besar, bukan hadis yang sahih. Bukan hadis yang sahih. Dia ialah kata-kata salah seorang daripada tabi'in. Sebahagiannya menyandarnya kepada Ibrahim An-Nakhai. Tapi yang pentingnya manusia mesti berjihad. Jihad yang dilakukan ialah tengok keadaan di mana kita. Kalau kita dalam Malaysia ni tak ada jihad perang, tapi kita mesti jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Cari jihad dengan harta kita, belanja fi sabilillah, harta kita supaya dapat ditegakkan Islam, perjuangan Islam. Tuan-tuan, ramai orang baca ayat jihad, tak nanti ayat perang, tetapi berhubung dengan jihad tentang belanja harta. Kalau semua orang berfikir dia kena keluarkan infak harta dia, bukan setakat buh dalam tabung masjid, alhamdulillah lah, tapi membiayai pusat-pusat kegiatan ilmu, perjuangan untuk membangunkan Islam, tentu orang Islam kuat. Kalau satu orang kata RM10 saya beri kepada para pendakwah, kena pendakwah lah, bukan pendakwah ada fikir apa nak cari ceramah, nak cari kaya. Tak. Dakwah, bawa Islam, bawa bebanan agama ini, bantu kegiatan mereka, bantu perjuangan mereka, bina pusat-pusat mereka, tentu orang Islam kuat. Kita balik pada Allah Ta'ala dalam hal ini, kita bimbang setengah orang dia tak buat apa untuk membangunkan Islam. Kita ini benteng daripada benteng-benteng Islam. Hak lain kita boleh tukar, tapi Islam kita tak akan tukar. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, kemudian satu orang boleh berjihad dengan pena dia, boleh berjihad dengan kata-kata dia, bukan ceramah je jihad dah. Tapi dakwah kat orang pejabat kita jihad. Kita nasihat orang lain, ada orang marah kita jihad. Tuan-tuan, kita kadang-kadang orang marah pada kita, bab macam-macam kita boleh terima. Kita nasihat orang berhubung agama, orang kata kat kita kata aku tak mau dah, dia podok kata kat aku, sepatah baru. Saya sebut banyak tempat. Apalah dosa Maryam? Dia hanya jadi orang yang beribadat di tempat ibadat Nabi Zakaria. Kemudian Allah hantar malaikat mari kepada dia. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam Maryam, dia mengandung tanpa suami. Semua orang pakat duk kata kat dia, dia terpaksa lari bawa diri, malu. Maka na abuki imra'atan su wa ma kana ummuki baghiyah. Tidaklah bapakmu adalah lelaki yang jahat, dan tidak pula ibumu pelacur. Kenapa hang ni mengandung macam ni? Tuan-tuan, nak mengandung pun teruk, heret diri, salah tak buat apa, tapi semata-mata kerana Allah uji dia nak melahirkan seorang Nabi, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Dia tak nak kata, ya Allah, macam mana ni, aku bukan buat apa, engkau yang bagi main kat aku. Lepas tu mereka semua duk kata kat aku jadi tak larat dan mangkit semua ni. Berapa lama Maryam nak pulih daripada apa yang orang kata? Apa salah Nabi Muhammad? Dia orang baik, dia duduk baik, keluarga baik. Wahyu turun, orang mai kata kat dia, orang mai kata kat dia, gila, tukang sihir. Apa salah dia?
Tiba-tiba orang kata kat kita, kita pun bukan baik sangat pun. Dakwah sepatah orang kata, aku tak mau. Aku tak mau dah kata. Aku tak mau dah dakwah dia suka kata kat aku. Padan dengan kita pun kadang-kadang. Mudah-mudahan dia kata tu Allah ampun sebahagian daripada dosa kita. Tu saya selalu sebut. Nabi SAW dalam dakwah dia macam-macam Nabi hadapi dan Nabi sabar. Solat wuduk dan tahiyatul masjid boleh tak dilakukan selepas waktu asar? Selepas waktu asar boleh kita buat solat, tak ada masalah. Yang tak boleh ialah solat ketika baina qarnan syaitan, ketika matahari hampir jatuh, ketika tu. Adapun selepas asar, Nabi pernah salat. Bila Ummu Salamah tanya Nabi, solat apa? Nabi kata tadi perwakilan datang, Nabi tak sempat solat sunat sebelum asar, Nabi solat selepas daripada asar. Boleh katanya. Apabila Urwah bin Zubair dia solat, apabila Abdullah bin Zubair dia solat pada zaman Umar selepas asar, kata dia mengambil fatwa daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar tak bagi, nak pukul dia. Dia kata pasal tak boleh. Dia kata Aisyah kata boleh. Jadi solat lepas asar ni, solat sunat khusus lepas asar tidak ada. Tapi kalau ada keperluan boleh solat. Namun bila kita masuk ke masjid, waktu itu matahari hampir turun, hampir jatuh, antara dah nak masuk maghrib, antara dua tanduk syaitan, ketika itu tidak ada salat. Ketika itu tak ada salat. Ya. Apabila dia lewat salat wajib, maka ulama khilaf dalam masalah ni. Tapi saya merasakan wallahu taala alam, pendapat di kalangan ulama menyatakan dia lewatkan sikit sehingga masuk, elakkan waktu solat, waktu tanduk syaitan tu, sekalipun masuknya waktu berikutnya, untuk mengelakkan waktu tanduk syaitan itu. Misalnya dia lewat waktu asar, dia elakkan waktu itu. Walaupun sebahagian fuqaha yang lain menyatakan diteruskan seperti biasa, tapi hadis larangan tanduk syaitan itu kuat. Bagaimana mendakwahi orang tua ke arah memahami sunnah dengan hikmah? Hikmah ni, apa maksud hikmah? Para ulama tafsir ketika menafsirkan perkataan Allah Azza wa Jal, walaqad ataina Luqman al-hikmah, ketika sesungguhnya kami telah beri pada Luqman hikmah, kata mereka hikmah ni perkataan yang tepat pada waktu yang sesuai dan tempat yang sesuai. Ada perkataan yang hebat, tapi bagi pada orang yang tak hebat, kita ceramah tajuk tinggi, yang duduk depan kita budak sekolah tadika tak faham dia. Tak, kita kata oh hebat, tak hikmah. Bahkan dia kata pakcik ni cakap apa saya tak faham pun. Kita cakap Arab hebat, orang tak faham Arab, tak hikmah. Kadang-kadang kita cakap bahasa biasa kepada orang yang biasa, dia faham bahasa kita, hikmah. Nak cakap dengan orang tua-tua, kita nak cakap dengan orang tua-tua, tak salah kita guna bahasa yang tinggi sangat. Dan juga kena tahu, kena hormatlah dia sebagai kedudukan dia orang tua. Nabi hantar surat kepada pembesar Rom. Nabi tak kata, wahai Kisra, beriman tak? Nabi kata, min Muhammad Rasulullah ila azimir Rom, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rom. Tu pangkat dia. Dia yang berhormat, yang berhormat lah. Yang Muhammad berhormat, yang Muhammad berhormat lah, dah orang bagi kat dia. Besok dia YB yang besar lah, kan? Nabi bagi, dan Nabi sebut surat dengan cara format yang betul. Jadi kita pun hikmah bila bercakap. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala cerita bahawasanya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, apabila mereka masuk jumpa Nabi Yusuf, mereka bagi hormat Nabi Yusuf. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapa aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari, mereka itu padaku sujud. Bukan sujud sembah Nabi Yusuf, bagi hormat. Ketika itu dia adalah merupakan menteri Mesir. Menteri Mesir. Artinya
peraturan-peraturan protokol yang patut tak menyanggahi agama ni ikut lah. Kita nak cakap dengan pakcik kata, weh aku nak beritahu kau hang, itu salah. Haji, ustaz, ada bahasa likulil maqal maqam, bagi setiap tempat ada perkataan dia. Wajarkah masih ada orang miskin, fakir yang hidup melarat di Malaysia? Di manakah fungsi Baitul Mal, pusat zakat untuk memainkan peranan mereka dengan adil? Saya tidak mau sebut masalah petikai pusat zakat ke apa, tetapi yang pentingnya semua orang Islam jangan minta apa yang mereka tidak berhak. Kedua, orang yang menguruskan semua harta kaum muslimin hendaklah memberikan kepada yang berhak. Harta ni bukan harta kita, dan kita duk buat sombong percuma, tak boleh. Orang main-main kita, nak apa? Di perlis ni harap tak berlaku lah. Tapi tuan-tuan baca beberapa artikel yang ditulis oleh salah seorang yang kaji dalam salah satu majalah Islam ni, cerita dia pergi kepada satu pusat zakat, bukan di perlis lah, saya ingat di negeri mana dia pun tak sebut. Mula-mula dia habaq kata dia nak bayar zakat, dia pun punya layan dia. Lepas tu sebenarnya kata saya nak minta zakat, semua tak mau cakap dengan dia. Sedangkan orang beri wang itu supaya dia belanjakan. Wang tu bukan wang mereka. Wang itu adalah wang yang mana hak pakai miskin. Cuma hampa ialah amilin, orang yang bertugas untuk membagikan. Tiba-tiba dia rasa macam hak dia punya. Ini adalah benda yang sangat bahaya. Saya rasa kalaulah kita berfungsi zakat ini dengan baik, mudah-mudahan banyak benda kita dapat selamatkan dalam negara ni. Tak padan ada orang Islam tak boleh pergi sekolah. Tak padan ada orang Islam tak boleh. Ada ni Malaysia ni nak buat bangunan 400 tingkat pula ni. Takkan ada orang berumah roboh ayam masuk. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia kata kalau sekiranya seekor kambing tersesat di Baghdad, aku takut Allah Ta'ala tanya aku yang berada di Madinah. Maka dengan itu, maka siapa yang bertugas dalam hal ini nak dia lunak. Dan kemudian macam itulah juga kita jaga tempat tu, orang dah tak faham, kita pun tak kata rata kita. Tapi bila orang mai kita cakap kasar, orang rasa macam berat. Orang miskin kadang-kadang walaupun dia miskin, dia ada nilai maruah dia. Bila dia mai nak minta bantuan anak dia nak masuk ke universiti, kau tu kata nak minta apa ni, bukan hari tu minta dah, dia ada marah. Kalau kita tak mau bagi, kita kata sebenarnya minta maaf pakcik, peruntukan dah habis, dah sekian-sekian. Cakap dengan dia elok-elok. Kalau benar-benar dia habis, daripada kita gunakan bahasa yang tak elok dan seumpama. Harta ini Allah Ta'ala tanggung kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Tuhan rahmat kita. Adalah satu soalan. Ada soalan? InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Dan saya harap tuan-tuan, sebab saya pun nak kena balik Penang ni, kuliah ni mukadimah aja, kita tak mula lagi kan. Jadi sekali lagi ni tolong bawa lah kitab lama kita yang dah tak dibuka 2 tahun ni, disambung semula insya-Allah, Umdatul Ahkam. Saya ingat kalau tak ada, tuan-tuan boleh tak tahu saya di sini di mana, tapi ada kitab lebih baik lah, macam selalu kita kata. Walaupun sebahagian kita memang telah menghafal hadis-hadis ni semua, tapi eloklah kita ada kitab sekurang-kurangnya boleh kita catat dan semua. Kalau tak pun kita ada buku sikit, tulis sikit. Mudah-mudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.